Kembali, ini sebenarnya berikutan inisiatif Belanjawan 2022 Think City bersama Kementerian Keuangan melancarkan Grant Pembangkit Ekonomi Budaya bernilai 10 juta ringgit untuk merangsang pembangunan ekonomi berasaskan budaya di wilayah utara Malaysia bagi manfaat kawasan arkeologi Malaysia sebagai pemboleh perkembangan sosioekonomi. Kalau beri gambaran secara kasarnya, anda tentu pernah mendengar tentang Perak Man yang mana merupakan antara kedapatan dan juga kajian arkeologi yang cukup penting kepada negara kita. Jadi untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimana arkeopelancongan pembangkit sosioekonomi wilayah utara, kita terus saja bersama dengan Cik Izan Satrina Muhammad Salihuddin, pengarah kanan sektor kreatif dan usaha sama Think City. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi, selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya juga Cik Izan. Okey, berkenaan tentang Think City ini, boleh dikongsikan sedikit inisiatif Think City bersama dengan Kementerian Keuangan yang dilancarkan? Jadi untuk makluman penonton di rumah, Think City ini merupakan sebuah organisasi impak di bawah Khazanah Nasional. Jadi ia merupakan syarikat milik penuh Khazanah yang telah ditubuhkan pada tahun 2009 untuk menghasilkan solusi berkaitan pelestarian tempat, alam sekitar, komuniti sosial dan ekonomi berasaskan budaya. Jadi melalui pengalaman Think City, ilmu strategi mereka, mereka telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan di bawah Belanjawan 2022 untuk melaksanakan inisiatif dinamakan Rangkaian Arkeo Pelancongan Wilayah Utara. Jadi di wilayah utara ni sebenarnya ada pelbagai aset ketara dan tidak ketara di mana Think City memainkan peranan untuk mengoptimumkan semula aset-aset ini dan menghubungkan mereka ke rangkaian arkeo pelancongan dan warisan. Jadi diharapkan program tersebut di mana ia juga menawarkan pelbagai grant dapat merancangkan pembangunan tapak-tapak berkepentingan budaya ini dan juga secara amnya ia akan juga manfaatkan ekosistem di sekeliling tapak kepentingan budaya ini. Okey, kalau dahulu kita senantiasa melihatkan dua istilah ini diasingkan, iaitu arkeologi dan pelancongan. Kini istilah itu digabungkan untuk melihat kedua-duanya boleh memberi manfaat antara satu sama lain. Jadi bagaimana Think City melihatkan dengan grant dan juga usaha sama ini dapat mencapai matlamat projek khususnya untuk mempromosikan arkeo pelancongan di wilayah utara? Jadi dalam program ini ada 3 jenis grant yang dinyatakan tadi dan diharapkan para penonton yang mungkin menyaksikan program ini boleh juga memohon. Grant ini ada 3 jenis. Satunya adalah daripada segi grant pembangunan kapasiti dan juga advokasi, di mana ia menyokong kos-kos sekiranya penonton ingin melaksanakan bengkel kemahiran untuk masyarakat setempat. Sama ada daripada segi penggunaan bahasa, daripada segi memelihara bandar-bandar warisan, bangunan-bangunan warisan, dan juga sekiranya ingin melaksanakan kempen outreach untuk meningkatkan kesedaran tentang nilai budaya tapak ini. Geran kedua adalah geran demonstrasi, di mana kita menyokong kos-kos untuk melaksanakan program yang mungkin dapat menonjolkan best practices, amalan-amalan terbaik, jadi masyarakat setempat dapat belajar dan juga melibatkan aspek-aspek memelihara ini dalam kerja mereka hari-harian. Dan geran ketiga adalah geran daripada segi pembangunan kandungan. Jadi pembangunan kandungan di sini mungkin melibatkan kos-kos untuk membuat publication buku, leaflet, brosur, filem, dokumentari tentang tapak-tapak berkepentingan budaya ini. Jadi sebagai tumpuan awal, wilayah utara ini mestinya besar, tetapi kita fokus terlebih dahulu kepada di Taiping, Lenggong dan juga Kuala Kangsar, di mana memang banyak yang cerita disebutkan tadi, Perak Man, ada juga penceritaan tentang hampir 2 juta tahun yang lalu di mana meteorit telah juga hit the grounds in Perak juga. Jadi cerita-cerita ini mungkin tidak ramai yang tahu, jadi tidak dapat menghayatinya. Jadi usaha daripada Think City dan dengan sokongan Kementerian Keuangan diharapkan ramai yang dapat tahu pasal grant ini dan juga dapat memohon secepat mungkin kerana deadline adalah pada 22 Mei juga. Okey, minggu hadapan.
Lebih kurang minggu hadapan. Lebih kurang 2 minggu lah yang diharapkan mereka dapat melayari www.thinkcity.com.my di mana tema rujukannya ada secara atas talian dan juga permohonan boleh dilakukan secara atas talian juga. Okey, cuma untuk melayakkan seseorang itu memohon geran tersebut, apakah sebarang bentuk publikasi, advokasi dan juga kerja-kerja itu hanya tertumpu kepada kawasan utara ataupun boleh juga dialihkan dan juga difokuskan kepada kawasan selain daripada wilayah utara? Jadi buat masa ni oleh kerana rangkaian arkeo pelancongan wilayah utara ni adalah dalam fasa pertama, tumpuannya memang fokuskan kepada Lenggong, Kuala Kangsar dan Taiping. Tetapi diharapkan ke fasa kedua, diharapkan tahun depan kita dapat memperluaskan usaha-usaha ini mungkin di Lembah Bujang, di Gua Kepah dan di Kedah dan seterusnya di Perlis dan tempat lain juga ya. Tetapi kita tidak Think City, bawah Think City ini juga ada usaha-usaha lain yang bertumpukan di wilayah selatan dan juga di Kuala Lumpur. Tetapi di bawah geran 10 juta ini, di bawah Kementerian Kewangan, kita tumpukan kepada wilayah utara. Okey, ada 3 lokasi yang menjadi tumpuan iaitu di Lenggong, Taiping dan juga Kuala Kangsar. Signifikan kepada lokasi ini bagaimana ia boleh menjadi salah satu lokasi penting dalam pemaparan ataupun pemugaran kembali budaya-budaya dan juga khazanah arkeo pelancongan ini? Sebenarnya kita kadang-kadang bila membuat lawatan tu mungkin tidak peka bahawa tempat-tempat ini sebenarnya berdekatan kan from each other. Sebagai contohnya kalau kita pergi ke Kuala Kangsar dan mengunjungi tempat-tempat sebagai contohnya Istana Kenangan ataupun Galeri Sultan Azlan Shah, kita sebenarnya boleh melawat Lenggong dalam lingkungan masa setengah jam saja. Kita dapat sampai di Lenggong dan juga dapat melawati tempat-tempat lain yang mungkin kita tidak begitu fasih. Tapi harapan dengan program ini dan geran-geran yang diberikan, kita dapat menonjolkan aspek-aspek dan tempat-tempat lain yang boleh dihayati oleh orang ramai. Jadi daripada aspek itu, kalau anda datang daripada belah utara, daripada Penang contohnya, ataupun datang daripada KL, kita boleh melawati not-not di wilayah utara ini. Sebagai contoh yang segitiga di Kuala Kangsar, di Taiping, di Lenggong, kita boleh juga singgah ke Kuala Sepetang, kita boleh singgah ke Karai untuk melawat Victoria Bridge. Tapi mungkin kita daripada segi awareness tu tak ada. Jadi kita harapkan kita dapat memberi penekanan, especially kita ada sejarah yang begitu kaya di wilayah utara. Bukan setakat Ipoh ataupun Tambun saja. Betul. Okey, dalam kata lain juga, apabila penumpuan kepada pemaparan, mempromosi kawasan-kawasan arkeologi ini, maka lebih ramai lagi bukan sahaja masyarakat tempatan tetapi masyarakat antarabangsa akan sedar, adanya kawasan tersebut, kehadiran kawasan tersebut. Jadi ia akan memberi impak kepada kemasukan pelancong dan juga industri pelancongan. Jadi bagaimana Think City melihat ini digambarkan sebagai serampang dua mata untuk mempromosikan kawasan reserve arkeologi dan juga kawasan pelancongan untuk masyarakat di sekitar. Jadi sebenarnya arkeologi warisan ni mungkin kita tak sering bercakap tentangnya dan arkeologi warisan ni ada daripada aspek warisan semula jadi dan lain-lain yang sekiranya kita dapat pertingkatkan kepelbagaian pengalaman pengunjung. Untuk pengunjung tempatan, ia akan juga bersesuaian untuk pengunjung antarabangsa. Jadi fokus daripada segi metodologi membangunkan kawasan tersebut adalah untuk menggalakkan masyarakat setempat untuk mengambil bahagian dan daripada segi secara berskala kita harap peningkatan pengalaman itu eventually akan diwawarkan, diviralkan dan masyarakat antarabangsa juga dapat mengunjungi kawasan-kawasan ini. InsyaAllah. Okey, kalau kita bercakap juga tentang pemberian grant, ia akan melalui satu proses yang amat ketat dari segi penilaian dan juga pemilihan. Jadi di pihak Think City dan juga pihak penyedia ataupun pemberi geran ini, apa antara kriteria yang akan dipilih untuk melayakkan
ataupun untuk menganugerahkan geran tersebut kepada pemohon? Jadi untuk makluman semua, anda tidak perlu berada di wilayah utara sahaja untuk memohon. Anda juga boleh berada di Johor ataupun Kuala Lumpur ataupun Sarawak, tetapi mempunyai minat untuk memberi sumbangan daripada segi pembangunan tapak ini, ataupun ada memang berkecimpung dalam hal-hal aspek pembangunan tapak warisan. Jadi anda ingin juga memainkan peranan di situ, boleh. Anda hanya perlu menjadi is either individual, jadi sebagai individu, sebagai kolektif, sebagai organisasi yang berdaftar sebagai syarikat atau persatuan, boleh memohon. Tiada had daripada segi struktur siapa yang boleh memohon. Jadi it's open. Keduanya, kita juga tengok menilai daripada segi idea yang ingin dipaparkan dan juga kapasiti sama ada boleh melaksanakannya. Jadi daripada aspek dua-dua aspek tersebut, ianya adalah penting kerana kita bukan mahu sahaja idea yang bernas, tetapi kita juga mahu memastikan anda mempunyai kapasiti untuk melaksanakan idea yang dicadangkan realistik itu. lah. Kena realistik lah. Ketiga, kena mungkin penonton boleh pertimbangkan ya, kerana pelaksanaan bergeran ini dengan program perlu dijalankan tahun ini juga. Oleh kerana ianya di bawah Belanjawan 2022, ada masa untuk melaksanakan program tersebut hingga akhir tahun. Jadi diharapkan kalau minggu depan tarikh penutupan, pelaksanaan dan kelulusan akan diberikan pada pertengahan tahun dan diberikan masa 6 bulan sebegitu untuk melaksanakan program-programnya. Okey, kalau sekiranya pemohon itu sudah pun sebelum ini melaksanakan permulaan kajian mereka ataupun program mereka, apakah di pertengahan program tersebut mereka layak untuk memohon dan juga menghantar kertas proposal ataupun kertas cadangan mereka? Soalan yang baik. Daripada segi penyediaan program, mungkin kita ada different milestone kan. Sebagai fasa pertama, mungkin pelaksanaan aktiviti tersebut dibuat. Jadi akan membuat kajian, research, dan fasa kedua mungkin adalah daripada segi pelaksanaannya. Jadi kita boleh get involved dan menyokong kos-kos untuk fasa kedua dan seterusnya. Tidak semestinya kita tengok dah jalan, forget it, tak. Kita boleh mungkin tengok daripada segi milestone yang mana kita boleh terlibat juga. Untuk subjek matter pula, apakah ia ditentukan oleh pihak pemberi geran atau boleh dibuat sendiri subjek matternya itu oleh pemohon geran? Jadi Think City ini mempunyai kepakaran yang mendalam daripada aspek ini. Sekiranya tidak, mereka ada juga jawatan kuasa teknikal yang dapat memberi bimbingan. Jadi pengalaman seseorang daripada segi memohon untuk geran ini, tidak perlu khawatir that you only have limited knowledge. Tetapi kerana Think City ni, kerana saya juga baru di Think City ya, baru 2 bulan, saya telah membuat pantauan bahawa mereka juga membimbing daripada permulaan geran sampai habis program tersebut. Jadi daripada segi setiap fasa yang anda sebagai pemohon anda melaksanakan program tersebut, ada bimbingan, ada sokongan, ada jawatan kuasa to bounce of ideas. Jadi tidak perlu khawatir kalau sekiranya tidak pasti bagaimana untuk melaksanakan, sekiranya tidak pasti kalau input-input tu tiada, tak sure who to ask. Think City mempunyai kepakaran ataupun jawatan kuasa tersebut untuk membantu. Okey, cuma sedikit persoalan. Apakah seseorang pemohon itu perlu mempunyai institusi ataupun perlu mempunyai syarikat untuk memohon, ataupun atas kapasiti individu sahaja boleh memohon geran? Semestinya kita tahu kita punya sektor budaya, seni secara amnya adalah sektor informal. Jadi kita tidak menghadkan anda sebagai institusi ataupun syarikat sahaja yang untuk mendaftar. Anda boleh jadi just an individual. Jadi kalau you alone, you seorang pun nak memohon tetapi mempunyai minat dan juga mungkin kepakaran, anda boleh memohon sebagai individu. Anda sekiranya ingin bekerjasama dengan rakan, 2 orang, 3 orang tetapi tidak berdaftar, juga boleh memohon. Jadi kita menggalakkan pemohonan daripada semua orang sebenarnya dan tidak menghadkan kepada institusi dan syarikat sahaja. Okey, sekali lagi Cik Izan, untuk permohonannya di manakah laman sesawang yang boleh dilayari? Jadi mohonlah melalui laman Think City di www.thinkcity.com.
thinkcity.com.my. Temerujukan ada, telefon number pun ada sekiranya anda memerlukan bimbingan ataupun penerangan yang lebih lanjut, ya, kerana permohonan adalah dengan kadar segera. Jadi sekiranya need immediate guidance, we are there. Jangan lupa. Okey, jangan lupa. Terima kasih Cik Izan untuk Think City dan juga geran tersebut. Kita akan berehat seketika untuk memberikan laluan